Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wassalatu wassalamu ala khatamil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para penonton, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita menyambung pada pagi ini, pagi yang kita bermohon kepada Allah memberkati dan merahmati kita. Bacaan kita dalam kitab Ad-Da' wad-Dawa' karangan Syekh Ibn Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala. Kitab yang agung, yang sangat penting, dan kita menghampiri penghujung kitab. Alhamdulillah. Masih lagi pada apa yang beliau bincangkan berkenaan dengan ad-din, ya. Iradah dan mahabbah adalah asal bagi ad-din, bagi agama. So kata beliau rahimahullah, wad-dinu dinani, dinun syar'iyyun amri wa dinun hisabiyyun jazai. Dia kata perkataan ad-din ni ada dua terma penggunaan. Yang pertama, agama, din, kalimah ad-din dengan makna hukum hakam syarak. Yang kedua bermakna hukuman dan balasan dan ganjaran atas apa yang kita dah buat daripada kita patuh atau tidak patuh kepada hukum syarak. So yang kedua ni lah yang Allah Ta'ala maksudkan dalam firman dia yang kita duk baca, Maliki Yaumiddin, hari pembalasan tu. So tengok terjemahan dia kata di sini, the religion is of two portions, the portion of the legislation and the commands, and the portion of the judgment and recompense. Yani agama, kalimah ad-din itu dari sudut kedua-duanya inilah maknanya. Dia boleh jadi makna suruhan dan larangan ataupun ganjaran terhadap suruhan dan larangan tersebut. وكلاهما لله وحده فالدين كله لله أمرا أو جزاء والمحبة أصل كل واحد من الدينين. Dia kata both are under the absolute sovereignty of Allah, as the religion belongs to Allah alone, whether it's His command or His judgment. So kedua-duanya di bawah taklukan, di bawah kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala. Kepunyaan Allah, belongs to Allah. Both religions in its both sense or kita kata dia punya kedua-dua makna yang kita bagi kepada agama ini, sama ada dia adalah dinun amriyun syar'i dengan makna suruhan larangan, perintah, apa yang kita kena buat, apa yang kita tak boleh buat, atau balasan, jaza, balasan kepada suruhan dan larangan tersebut. Kedua-duanya adalah milik Allah, lillahi wahdah. Agama itu milik Allah Ta'ala semata-mata, sama ada dalam bentuk perintah maupun balasan. Dan cinta and the worship of love is the basis of both portions. Jadi dan cinta adalah asas kepada kedua-dua agama. Yang ni, macam mana asas kepada kedua-dua bentuk agama ini? Yang pertama kita dah nampak dari segi suruhan dan larangan yang menyebabkan kita nak patuh atau tidak patuh ialah dengan cinta atau benci kita. Kalau kita sempurna cinta kita kepada Allah, kita akan patuh kepada suruhan Allah dan tinggal larangan Allah. Ya, kalau tidak sempurna akan berlaku sebaliknya. Dan hasil daripada tindakan kita itulah yang akan membawa kepada ganjaran hukuman dan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga kita melakukan suruhan Allah tinggal kerana kita cinta dan suka dan gemar dan hendak kepada ganjaran Allah tadi. Dan Allah Ta'ala pula suka kepada amal-amal salih, maka dia bagi ganjaran. Dan dia benci pada amal-amal yang tidak baik, maka dia beri hukuman dan azab. Baik.
فإنما شرعه سبحانه وأمر به يحبه ويرضاه وما نهى عنه فإنه يكرهه ويبغضه لمنافاته لما يحبه ويرضاه فهو يحب ضده فعاد دينه الأمري كله إلى محبته ورضاه ودين العبد لله به إنما يقبل إذا كان عن محبة ورضاه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا فهذا الدين قائم بالمحبة وبسببها شرع ولأجلها شرع وعليها أسس وكذلك دينه الجزائي فإنه يتضمن مجازاة المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته وكل من الأمرين محبوب للرب فإنهما عدله وفضله وكلاهما من صفات كماله وهو سبحانه يحب أسماءه وصفاته ويحب من يحبها. Indeed, whatever Allah has legislated and commanded with is beloved to him. Jadi apa saja yang Tuhan suruh ialah kerana dia cinta, dia suka benda tersebut. Kenapa Tuhan suruh kita solat? Pasal Tuhan suka kita solat, Tuhan suka solat, Tuhan suka kita baca Al-Quran, Tuhan suka iman, Tuhan suka. Apa yang Tuhan suka? Iradah syar'iyah, macam kita dah kata, iradah syar'iyah muradifun lil mahabbah. Apa sahaja kehendak Tuhan yang berkaitan dengan syarak, ia berkaitan dengan apa yang Tuhan suka. Dan apa yang Tuhan larang, ya, and whatever he has prohibited is disliked and hated to him. Apa yang Tuhan larang sebab Tuhan benci. Dan ini adalah sisi maqasid syar'iyah yang ahli sunnah wal jamaah sahaja yang isbat. Secara asasnya, semua umat Islam bersetuju bahawa syariat Islam ni dia panggil al-maqasid. Al-maqasid. Dia punya purpose. The highest objective ataupun the highest divine objective. Ya, dia ada tujuan matlamat yang dikehendaki di sebalik Allah Ta'ala suruh kita buat sesuatu atau larang kita melakukan sesuatu. Ini tidak ada khilaf. Okay. Semua setuju kata hukum hakam syariat ni ada maqasid. Baik, tetapi maqasid ini, this objective, ya, whose objective? Objektif siapa? Inilah persoalannya. So, bila menjawab, semua umat Islam kata the divine objective, the God's objective, the Allah objective, matlamat, tujuan ataupun sasaran yang Allah Ta'ala kehendaki. Tetapi adakah mereka semua maksudkan memang Allah Ta'ala mengkehendaki? Di sini ada beza berdasarkan perbezaan aliran akidah. Ya. Ahli sunnah wal jamaah, kalau kita tengok golongan Mu'tazilah, bagi mereka Allah Ta'ala mengkehendaki kebaikan, objektif. Tetapi objektif itu ialah makhluk, iaitu apa yang Allah Ta'ala ciptakan daripada kebaikan untuk makhluk. Dengan bertujuan untuk al-ihsanu ilal makhluk, untuk memperbaiki dan memberikan kebaikan kepada makhluk. Jadi Mu'tazilah, sudut pandang mereka terhadap the divine objective of syariah adalah satu arah. One direction, one way. Which direction? The creation direction. Arah makhluk. So Mu'tazilah, they don't see any objective except for the goodness for the creation only. So all the Islamic Sharia, all the divine rulings, the objective belongs to, or the purpose, the main purpose is to maintain the goodness, the harmony for the creation only. Satu arah, hanya untuk makhluk. Dan inilah
Yang bila orang zaman sekarang ni banyak bercakap tentang maqasid syariah, kadang-kadang mereka bercakap dari sudut pandang Mu'tazilah. Dia hanya melihat dari segi maslahah makhluk. Ini salah. Ini adalah sudut pandang Mu'tazilah. Contoh macam golongan Islam liberal. Ya, bila mereka bercakap tentang maqasid syariah, mereka hanya melihat syariah ni datang untuk istislahil khalq, untuk memperelokkan keadaan makhluk. Betul? Tidak dinafikan, tapi bukan itu sahaja arahnya. The divine objective has two ways, two directions. Ya. One of it toward the creation and the other is toward the God himself. Ya. Yang ahli sunnah wal jamaah isbat. Ahli sunnah kata bukan sahaja tujuannya kerana Allah Ta'ala nak memperelok dan nak menjaga makhluk, bahkan sebaliknya di antara tujuannya adalah kerana Allah Ta'ala suka, cinta. Dan apa yang Allah suka dan cinta, itulah yang menjadi penyebab kepada kebaikan. Ya, kebaikan ni, goodness adalah apa yang Allah Ta'ala redha. Apa yang Allah Ta'ala cinta. Ya. Kerana Allah Ta'ala cintakan kebaikan, cintakan keelokan. Inna Allaha jamilun yuhibbul jamal. Inna Allaha tayyibun la yaqbalu illa tayyiba. Semua sifat-sifat Allah menjurus ke arah itu. Walillahil asma'ul husna walahul mathalul a'la. Tuhan hanya disifatkan dengan yang baik-baik. Ya. Jadi hakikatnya kalau kita kata syariat ini nak datang bawa kepada kebaikan manusia, ya betul. Tetapi dalam masa yang sama, kebaikan itu puncanya adalah the divine love. Kasih sayang dan cinta Tuhan kepada makhluknya, ya, kepada orang yang beriman, kepada ketaatan, kepada tauhid, kebencian Tuhan kepada syirik, kerana dia berlawanan dengan kekasih agungnya, iaitulah tauhid. Ya, sebab itulah kekasih agung Allah Ta'ala, Al-Khalilan, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Nabi Ibrahim alaihi salam adalah dua makhluk yang berjaya merealisasikan tauhid ke tahap yang tertinggi. Ya, tertinggi. Kerana Allah Ta'ala paling cintakan sekali ialah tauhid. Dan yang paling Tuhan benci ialah syirik. Sebab itulah orang munafiki diletakkan di bawah neraka yang paling bawah sekali, kerana mereka adalah yang paling kufur dan paling syirik. Allahul Musta'an. Jadi kalau kita melihat kepada konsep ini, bahawasanya syariat ini adalah bergantung kepada, pada asasnya ialah apa yang Allah cinta, apa yang Allah Ta'ala suka, maka kita akan buat. Dan kita tidak terlalu banyak berkilah-kilah falsafah tentang hukum hakam syarak. Kerana kalaupun kita tak faham kebaikannya, ataupun kita tak faham tujuan dan sebabnya atau illahnya, tetapi kita tahu bahawa semua ini kita buat kerana nak mencapai cinta Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dan dengan kita mencapai cinta Allah itulah kita akan memperolehi kebaikan, keharmonian, kesejahteraan dan sebagainya. Ada. Due to its opposition to what he loves and is pleased with, the obedience of an individual is accepted if it is based on a love and pleasure for it. As the Prophet said, he has tasted the sweetness of faith, the one who is pleased with Allah as the Lord, Islam as their religion, and Muhammad sallallahu alaihi wasallam as his prophet. This is based on love and is the reason for its legislation. Yeah. Likewise, the portion of the religion that is recompense consists of rewarding the good doer for their good and recompensing the evil doer for their evil. Both aspects are beloved to Allah because they are from His perfect justice and virtue, and both are from His perfect attributes, and He loves His names and attributes and love those who love them. So tengok, sama juga dari segi sudut balasan, ganjaran. Kenapa Allah Ta'ala memberi ganjaran, balasan, hukuman kepada orang yang derhaka? Kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala suka perkara ini.
dan ia termasuk dalam sifat keadilan dan anugerah Allah Ta'ala, sifat kesempurnaan Allah. Maka Allah Ta'ala suka nama-namanya dan dia suka sifat-sifatnya. Dan dia suka sesiapa yang suka akan nama-namanya dan suka sifat-sifatnya. Dan dia benci orang yang benci namanya dan sifat-sifatnya. وكل واحد من الدينين فهو صراطه المستقيم الذي هو عليه سبحانه فهو على صراط مستقيم في أمره ونهيه وثوابه وعقابه كما قال تعالى إخبارا عن نبيه هود عليه السلام أنه قال لقومه إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشركون من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. This is based on love. Likewise, both portions are within his straight path that he is on, the straight path that Allah subhanahu wa ta'ala is on it. He is on a straight and correct path in his commands, prohibitions, rewards and punishments, as he mentioned when he informed of the address his prophet Hud alayhi salam made to his people, Inni ushhidullaha wa ashhadu anni bari'un mimma tushrikuna min dunih. Indeed, I call Allah to witness and witness yourself that I am free from what you associate with Allah other than Him. So plot against me altogether and do not give me respite. Indeed, I have relied upon Allah, my Lord and your Lord. There is no creature, but that He holds it forelock. Indeed, my Lord is on a path that is straight. So Allah subhanahu wa ta'ala attribute to Himself as being on the straight path. Kata Nabi Hud alaihissalam, Allah Ta'ala cerita, Inna Rabbi ala siratin mustaqim. My Lord is on the straight path. Yani maknanya apa dia? Yani Allah Subhanahu wa ta'ala, keputusannya, hukumannya, larangannya, semuanya adalah benar, adil, jitu, tidak ada sebarang bengkang-bengkok. Jadi, dan hukuman yang Allah Ta'ala letak, undang-undang Allah Ta'ala inilah the straight path yang kita minta kepada Allah. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladhina an'amta alaihim. Siratal ladhina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Walaupun ulama tafsir berbeza pandangan, tapi kita dah tahu, kita dah baca dah dan kita dah sampai dah bincang pun ayat ni dulu dalam kitab ni juga, bahawasanya kebanyakan tafsiran itu bersepakat pada makna iaitulah merujuk kepada kehendak Allah, iradah syariah Allah Ta'ala, agama Allah Ta'ala, Islam, dan mengikut teladan orang yang telah melaksanakan dan merealisasikan syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala ini. Ya. Jadi sebab itulah mereka itu disifatkan daripada golongan an-nabiyyin was-siddiqin was-syuhada'i was-salihin. Ya. Kerana mereka lah yang telah merealisasikan, mereka telah apa? Mereka telah menggapai dan mencapai the divine love, cinta agung Allah Subhanahu wa Ta'ala, golongan anbiya, siddiqin, syuhada, salihin. Apa yang menjadikan mereka ni istimewa? What makes them so special? Apa yang menjadikan mereka istimewa? Sebab mereka are the seeker of the divine love. All of them, al-anbiya, as-siddiqin, as-syuhada, as-salihin. Apakah kata nama? What is the common name for
all of them, iaitulah the seekers of the divine love. Mereka ini adalah orang yang mencari cinta Allah, and they already achieve what they seek for. Mereka telah mendapat apa yang mereka cari. Sebab itulah kita disuruh ikut mereka. Apakah jalan mereka? Jalan mereka adalah seeking the divine love, mencari cinta agung, cinta Allah Subhanahu wa taala. Semuanya berkaitan dengan cinta dan cinta dan cinta. Ya. Inilah. Ini kita kena faham. Ya. Agama ini agama cinta, tetapi cinta yang bagaimana? Ini yang kita kena tafsilkan. Ya, kalau kita dengar orang sufi yang sesat bercakap, dia bercakap cinta. Orang Kristian bercakap pasal cinta. Betul dah konsep cinta, betul dah tentang cinta, tapi konsepnya bagaimana? Perinciannya bagaimana? Sebab itulah syubhat ini, para penonton, semoga Allah Ta'ala memberikan taufik dan hidayah kepada kita semua. Dia bukan benda yang kita boleh jawab secara mujmal. Beza dengan syahwat. Kalau orang mengajak kita, jom isap rokok, kita boleh jawab terus, haram rokok ni. Tak bagus untuk kesihatan. Gigi kotor. Orang ajak kita buat benda-benda maksiat, kita boleh tolak dan kita kata dia benda yang dilarang Tuhan, maksiat. Tapi bila datang ahli bid'ah, dia nak cerita pasal bid'ah daripada kita. Kita kena ingat, bid'ah ni dia ada dua komponen. Bid'ah, innovation in religion, comprises of two components. One of it is the truth. Yeah. So innovation is not a pure evil. It's not a pure deviation. Tetapi dia adalah a deviation that has been mixed with truth. Kebenaran, kebatilan yang dicampur dengan kebenaran. Dia macam uncang musang berjanggut. Kan? Campur semua dalam tu. Garam, gula, beras, campur semua. Itu adalah bid'ah. Ya. Orang yang bijak dalam berhadapan dengan bid'ah, dia antara dua. Sama ada dia bagi balik uncang, jangan kacau, jangan ambil, jangan sentuh, jangan buka. Atau kalau nak buka pun bagilah orang yang boleh asing-asingkan. Itulah beza orang awam dengan ulama. Ulama bila datang bid'ah, dia boleh buka, dia boleh pasing, dia boleh tampi, dia boleh pasing balik mana dia garam, mana dia gula, mana dia beras. Allahu Akbar. Orang awam kerja dia kalau sampai bekas yang macam itu, tolaklah. Pilah ambil bekas yang tak bercampur, yang elok. Pasal kita tak boleh nak prasing. Tak. Harap-harap bahasa yang macam ini boleh dipahami oleh semua lah. Sebab kita nampak clear ya apa dia bid'ah itu. Kadang-kadang budak-budak muda ataupun orang tua sekalipun, bila mereka nak mengulas tentang isu bid'ah di Malaysia ni, banyak bid'ah. Kan? Pasal kita ni, especially di akhir zaman satu hal, tapi kita ni di negeri timur, yang Nabi SAW kata, hunaka tatlu'u qarnu syaitan, hunaka az-zalazilu wal fitan. Negeri timur ni, Nabi SAW kata apa? Di sanalah terbitnya tanduk syaitan. Di sanalah banyaknya gempa bumi dan huru hara. Jadi banyak tak? Gempa bumi, huru hara, politik tak stabil, ekonomi tak stabil, sosial tak stabil. Macam-macam huru hara, macam-macam kecoh jadi. Kita duduk di negeri timur. Dan di sinilah kawasannya terbitnya tanduk setan. Ya? Jadi memanglah itu ujian. Allah Ta'ala letak kita di sini. Ya, Allah letak kita di belah timur ni ujian. Kan? Jadi banyak bid'ah di Malaysia ni setiap hari.
Ada saja benda-benda yang timbul walaupun dia bukanlah benda baru. Bid'ah ni dah tak ada dah. Yang baru dia semua replicating, revivaling, dia hanya itu sahajalah. Rejuvenating, dia mengulang diri dia atau diulang semula oleh orang ataupun dia tidak ada bid'ah yang baru. Bid'ah sudah habis dengan berlalunya zaman salaf. Tapi kita nak kata setengah orang bila mereka berhadapan dengan bid'ah, mereka ambil jalan simple, jalan mudah untuk menjawab bid'ah. Orang yang macam ini tidak memberi faedah yang besar. Kita tak katalah tak ada faedah, tapi tidak memberi faedah yang besar dan kadang-kadang mudarat yang mereka hasilkan itu lebih besar daripada bid'ah yang asal. Inilah kita tak mau. Bila datang syubhat, datang bid'ah, jawab dengan sepotong dua status Facebook, kata tidak merungkai bid'ah itu sampai ke akarnya. Ini adalah salah. Kerana bid'ah bukan semuanya sesat. Bukan makna ada bid'ah hasanah, bukan. Isi kandungan bid'ah itu dalamnya kita kena buat refinement, kita kena buat penapisan. Ya. Sebab apa? Sebab dengan cara tersebut barulah kita boleh asingkan mana hak dia cakap tu betul, mana hak yang sesat. Jangan sampai kita nak tolak bid'ah, kita tolak kebenaran, lalu kita pula pergi buat bid'ah yang baharu. Itu yang ulama kecam tu, raddul bid'ati bil bid'ati. Tu refuting the innovation by creating another innovation. This is not a good solution. This only adding the problem and mounting it. Nah, dia tidak menyelesaikan masalah, tetapi sebaliknya dia menambah dan meningkatkan lagi masalah. Itu kita tak mau. Kita tak mau. Ya. Syubhat ini perlu dijawab dengan perincian dalam kelas-kelas pengajian, dalam penerangan. Ini baru. Ya, ataupun kalau nak jawab tu, jawab biar tulis panjang-panjang, tak apa. Jangan tulis patah dua, apa betul. Ataupun kalau nak tulis pendek, pastikan kena tepat on the point ataupun isu. Itu satu tak apa. Itu perlukan kemahiran. Kita kena prasing dulu. Jangan kita terus tolak macam itu saja, nanti menyebabkan kita tertolak kebenaran yang ada sekali. Kalau nak tolak secara ringkas, pastikan kita tamti, kita tapih, kita dah perisi, kita ambil yang tak elok tu kita buang. Ya. Itu bagi orang yang ada kemahiran lah. Orang yang ada kemahiran. Tapi kalau orang yang tak ada kemahiran ni, dia nak tolak bid'ah tu, dia kadang-kadang menjadi menyusahkan dan mengelirukan orang awam. Baik. Jadi poin dia, kita nak kata Islam ni adalah as-sirat al-mustaqim. Ya? Itulah mencari dan untuk mencapai cinta Allah Subhanahu wa ta'ala. And those who had been described as alladzina an'amta alaihim, mereka yang telah diberi nikmat, yang kau telah beri nikmat, those who you had rewarded them with syurga, with heaven, with happiness, good, eternal goodness, eternal happiness. Yang ini, golongan ini, apa mereka ini? Ialah those who had gained the divine love, yang telah berjaya memperoleh rasa cinta Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Ta'ala cintakan mereka, mereka cintakan Allah. Radiyallahu anhum wa radu anhu. Yuhibbuhum wa yuhibbunah. Allah Ta'ala cintakan mereka. Allah love them and they love Allah Subhanahu wa ta'ala. Yuhibbuhum wa yuhibbunah.
Kita dah baca dah ayat ni dulu. Kan? Baik. ثم أخبر عن عموم ولما علم نبي الله أن ربه على صراط مستقيم في خلقه وأمره وثوابه وعقابه وقضائه وقدره ومنعه وعطائه وعافيته وبلائه وتوفيقه وخذلانه لا يخرج في ذلك عن موجب كماله المقدس الذي تقتضيه أسماؤه وصفاته من العدل والحكمة والرحمة والإحسان والفضل ووضع الثواب في موضعه والعقوبة في موضعها اللائق بها ووضع التوفيق والخذلان والعطاء والمنع والهداية والإضلال كل ذلك في أماكنه ومحاله اللائقة به بحيث يستحق على ذلك كمال الحمد والثناء أوجب له ذلك العلم والعرفان أن نادى على رؤوس الملأ من قومه بجنان ثابت وقلب غير خائف بل متجرد لله إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشركون من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون إني توكلت على الله ربي وربكم Ibn Qayyim kata, when the Prophet of Allah subhanahu wa ta'ala knew that his Lord Allah subhanahu wa ta'ala is on a straight path in his creation and command, reward and punishment, decree, depriving and giving well-being or decreeing calamities, guidance and misguidance. That is all within the scope of his perfect majesty, that befit his names and attributes, such as justice, wisdom, mercy, benevolence, virtue, affording the reward and punishment in the rightful place, affording guidance and misguidance to those who deserve it all in their most suitable place in a manner that deserves complete praise, that he, Allah subhanahu wa ta'ala, deserves complete praise and gratitude for that provided him with the necessary knowledge. He called out in front of the masses with firm resolve and a heart that had no fear and was devoted solely to Allah subhanahu wa ta'ala. What he said, Nabi Allah Hud alayhi salam, indeed I call Allah to witness and witness you yourself that I am free from what you associate with Allah other than him. So plot against me, I have no fear. He has no fear because he know Allah subhanahu wa ta'ala is on the straight path. Whatever Allah subhanahu wa ta'ala decree, the decree will be goodness. The decree will end with goodness. The decree comes with wisdom, with justice, and the decree only serve the purpose of justice and wisdom and goodness. So dia tidak ada rasa takut. Ya, dia kata apa? So plot against me, fakiduni, thumma la tunzirun, and don't wait. Do it now. Plot against me now. I don't need any apa nama, kita kata dia mencabar kaum dia. Dia mencabar kaum dia. Ya, kerana apa? Kerana quwwatut tawakkul ala Allah. The strong feeling of tawakkul ala Allah. This is what we call as tawakkul. Sebab itulah dia kata inni tawakkaltu ala Allahi rabbi wa rabbikum. You see? Aywa. ثم أخبر عن عموم قدرته وقهره لكل ما سواه وذل كل شيء لعظمته. Then he informed them of his might and power over the entire creation and their subjugation to him. So dia bagi tahu apa?
inni tawakkaltu 'ala Allahi rabbi wa rabbikum ma min dabbatin illa huwa akhidhun binasiyatiha. There is no creature but that he holds its forelock. All creatures belongs to Allah subhanahu wa ta'ala, subjugated to Allah subhanahu wa ta'ala. Semuanya tertakluk kepada Allah. Apa aku nak takut dengan hampa? Hampa semua ni makhluk Allah. Allah yang maha berkuasa. Ya. Yang penting aku menyampaikan. Apatah lagi kerja aku sekarang ni, aku menyampaikan. I'm delivering His orders, His religion, His will. I'm delivering to you His will. Jadi kenapa? So why I should be fear from you, from your evilness, from your plot against me? So I don't need to fear. For what? Because I'm now my job, my duty is to deliver the God's will, the divine's will. And He the one that will protect me. And He will ensure that His will, Allah subhanahu wa ta'ala will ensure that His divine will be conducted, will be delivered. And all of you, the people of the Hud alayhi salam, semuanya adalah makhluk Allah subhanahu wa ta'ala. Semuanya tertakluk di bawah kuasa Allah ta'ala. Jadi ada takut. Kan? Itu maksud dia nak sampaikan. Sebab tu dia kata, ma min dabbatin illa huwa akhidhun binasiyatiha, fa kaifa akhafu ma nasiyatuhu biyadi ghairihi, wa huwa fi qabdatihi wa tahta qarihi wa sultanihi dunih, wa hal hadha illa min ajhalil jahli wa aqbahil dhulm. So how can I fear something whose forelock is in the possession of someone else, within his grasp, and under his authority? That would be nothing more than the highest level of ignorance and the worst form of oppression. Kalau kita takut kepada makhluk sehingga kita mengabaikan suruhan Allah, ini adalah satu kejahilan yang sangat dahsyat. Kita jahil, kita tidak tahu, kita tidak nampak bahawasanya makhluk ini tidak ada sebarang daya upaya melainkan sekadar yang Tuhan bagi kepada mereka, dan mereka tidak boleh melaksanakan apa-apa rencana buruk kepada kita melainkan kalau Allah izinkan. Walaupun benda tu buruk, rencananya nampak buruk kepada kita, tetapi kita yakin Allah Ta'ala tidak ada rencananya yang buruk. Kerana rencana yang buruk ini di sebaliknya ada hikmah yang membawa kebaikan, ya, yang membawa kesudahan yang baik. Wal aqibatu lil muttaqin. لا. ثم أخبر أنه سبحانه على صراط مستقيم في كل ما يقضيه ويقدره، فلا يخاف العبد جوره ولا ظلمه، فلا أخاف ما دونه فإن ناصيته بيده، ولا أخاف جوره ولا ظلمه فإنه على صراط مستقيم. Then he informed that Allah is on a straight path in all of what He declares and decrees. So a servant should not fear that he will ever oppress him. So we have nothing to fear from Allah subhanahu wa ta'ala that He may do something that unjust for us. No. We don't have to fear. We don't have to feel any unpleasant feeling that something that unjust will occur to us from Allah subhanahu wa ta'ala. No. Allah subhanahu wa ta'ala is all justice, is all wisdom, is all good, all kind. Yeah. So all kindness, Allah SWT itu all kindness, all goodness, kan? Dia adalah semuanya baik. Khair kulluh biyadikal khairu kulluh. In your hand
All the goodness belong. Semuanya kebaikan datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Wa syarru laisa ilaik. And the evilness not belongs to you. Ya. Evilness tidak belong kepada Allah Taala. Allah Taala tidak menjadi punca kepada keburukan, kejahatan. Keburukan dan kejahatan itu adalah kerana kita terpisah daripada redha Allah, terpisah daripada cinta Allah, kita derhaka kepada Allah, maka Allah Ta'ala membiarkan kita, meninggalkan kita. Dia tidak bimbing kita, dia tidak bantu kita, dia tidak membuka jalan yang kebenaran kepada kita. Itulah keburukan. Itulah keburukan. Ma tara fi khalqir rahmani min tafawut. Kamu tidak melihat pada ciptaan Allah itu sebarang kepincangan. Tidak ada. Kepincangan berlaku bila? Pada Tuhan meninggalkan. Tuhan tidak buat. Kita hidup kerana Tuhan beri kita hidup. Bila Tuhan tidak lagi memberikan kita kehidupan, kita mati. Kita sihat kerana Tuhan yang kekalkan kita sihat. Bila Tuhan memutuskan bekalan sihat kepada kita, kita akan sakit kerana sakit adalah tabiat kita. Tabiat makhluk. Makhluk sentiasa menuju kepada kerosakan dan kemusnahan. Ya, sebab itulah al-khidlan, ulama al-sunnah wal jamaah kata al-khidlan, al-idlal, menyesatkan itu apa dia? Iaitulah Allah Ta'ala membiarkan kita kepada diri kita yang kita minta lindung pagi petang. Ya, Ya Hayyu Ya Qayyum bi rahmatika astaghith aslih li sya'ni kullah wa la takilni ila nafsi tarfata 'ain. Itulah dia. Ya. Keburukan, kemusnahan berlaku bila Allah Subhanahu Wa Taala mewakilkan kita, membiarkan kita kepada diri kita sendiri. When He leave us for us to rely upon ourselves, then the evilness will occur. Ketika itu barulah keburukan akan berlaku. Ya. As long as we rely ourselves on Allah Subhanahu Wa Taala, ya, we submit ourselves to Allah Subhanahu Wa Taala, we in a state of total submission to Allah Subhanahu Wa Taala, then nothing that we should fear of, only goodness, only kindness will occur, will take in event, and nothing of evilness will occur upon us. So itu kita kena faham konsep masalah yang kita duk bincang ni, yang kita duk bawa ni, ini kita nak kena faham konsep keburukan dalam alam. So dalam Qayyim kita dah sebut, dalam Qayyim dah takrifkan apa dia? Asyarru, the evilness. Evils, apa dia evils? Az-dhunubu wa mujabatuha, sins and its consequences. Sins and its consequences. Dosa dan kesan-kesannya. Itu adalah keburukan. So, segala keburukan yang berlaku dalam alam ni, puncanya adalah kerana ketidakpatuhan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana kita melakukan sesuatu, we do something against the divine love. Melawan apa yang Allah Ta'ala cinta, apa yang Allah suka. Kita buat apa yang Tuhan tak suka. Jadi bila kita buat apa yang Tuhan tak suka, Tuhan tidak bantu kita, Tuhan tidak tolong kita. Tuhan biarkan kita terkucar kacir kepada diri kita sendiri, terumbang ambing kepada diri kita, dan diri kita ni apa? Apa dia diri kita? Innahu kana zaluman jahula. Sesungguhnya manusia itu zaluman, full with injustice. Zalim, full with oppression, penuh dengan kezaliman. Jahula, full with ignorance, penuh dengan kebongokan. Itulah manusia. Itulah kita. Kita ni asalnya adalah zalim, bongok.
Ya. Pasal kalimah jahul dia bukan kalau terjemah bodoh, jahul ni dia bodoh yang sangat banyak. Itu dalam bahasa utara kata bongok. Kan? Jadi penuh dengan kebongokan, penuh dengan kekejaman, cruelty. Ya, kita manusia ni ialah all cruel, all ignorance. Nah, itu kita. Adapun Tuhan, Tuhan is all justice, all knowing, all wisdom, semuanya dia adalah yang hebat-hebat itu Allah Ta'ala. Okay. Kalau Tuhan tidak berikan kita kehebatan, kalau bahkan kita ini ialah we have no existence until Allah Subhanahu wa Ta'ala created our existence. Tuhan ciptakan kewujudan kita. Ya, kita pada asal tidak ada wujud. Ya. Kita tidak ada apa. Ya. Allah Ta'ala yang berikan kita daripada wujud dan segala-galanya itu adalah ciptaan, adalah kesan, athar af'alillah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Kesan daripada nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Allah Ta'ala bila namanya Al-Khaliq, bila namanya Al-Bari, namanya Al-Musawwir, maka dia akan bertindak, dia akan buat. Maka kita ni adalah kesan, athar. Ya. Daripada sifat Allah Ta'ala, kita adalah kesan daripada perbuatan Allah. Kita adalah objek. Ya. Yang Tuhan jadikan. Manakala pada Tuhan itulah zatnya, sifatnya, perbuatannya, fi'ilnya. Ya. So, di sinilah, ya, ini konsep yang sahih juga kita kata. Tetapi kalau silap faham, boleh bawa kepada wahdatul wujud. Ya. Macam mana silap faham? Iaitulah kalau kita tidak isbat Allah Ta'ala itu di atas arash ba'inun min khalqih, bahawa Allah Ta'ala itu adalah entiti yang berbeza daripada entiti kita. Bahawa Allah Ta'ala itu dia ada wujud reality, dia ada the reality existence, yang mana Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu adalah zat yang ada sifat-sifat yang tersendiri, ya, yang berbeza dengan makhluk. Dan Allah Ta'ala itu adalah fa'il dan dia ada sifat perbuatan, fi'lun adalah sifat Allah Ta'ala, dan kita adalah maf'ul. Dan maf'ul adalah something that is different from fi'il. Kita adalah maf'ul, Allah Ta'ala adalah fa'il, dan fi'il adalah sifat Allah yang ada pada Allah, bukan pada kita. Nah, yang kita dah bincang dulu dalam kelas wasitiyah. Kan? Masa kita buat program apa dulu, sijil lepas tu kan. Kita dah bincang, dah terang dah, panjang lebar dah. So, tak perlu kita nak ulang. Yalah, benda tu kelas habis Selasa ni, kita susun tu dia bersambung elok kan. Siapa yang follow daripada awal dulu, alhamdulillah. Nah. Jadi kalau kita ingat balik apa yang kita dah belajar dalam qada qadar dulu, konsep al-fi'il ghairul maf'ul, itulah yang akan menyelamatkan kita daripada terjebak ke dalam wahdatul wujud. Kalau tidak, dia nak rasa macam, yalah, kita kan tak wujud. Wujud kita daripada Allah. Jadi yang wujud itu hanya Allah. Tak. Kita dulu tak wujud. Kemudian Allah Ta'ala mewujudkan kita. Allah Ta'ala bukan sahaja dia itu wujud, mewujud. Dia juga mujid. Dia juga mewujudkan. Mewujudkan. Dia mengadakan benda yang tidak ada. Dan itu adalah perbuatan dia, al-ijad. Mewujudkan itu perbuatan Allah, fi'lullah, sifat Allah Ta'ala. Dan kita adalah objek, benda yang kena buat. Berbeza daripada sifat. Ya, kalau kita kata meja ni dulu tidak ada. Kemudian dibuat oleh tukang kayu, tukang buat meja. Adakah meja ini dan sifat pembuatnya adalah satu, sama? Tidak. Adakah kewujudan meja ini adalah kewujudan pembuatnya? Tidak.
Ya, tidak, bukan macam itu. Tetapi meja adalah objek, barang, benda yang dibuat oleh tukang kayu, tukang meja. Bertukang adalah sifat perbuatan yang ada pada tukang meja. Tukangan, benda, objek yang menjadi hasil daripada bertukang itu adalah benda lain, objek. Tidak ada kaitan dengan diri orang yang buat. Dia adalah makhluk baharu. See? Kita tak boleh kata wujud meja dan wujud tukang yang buat meja adalah sama. Tak mengarut. Nonsense. Ridiculous. Tak? Tak betul. Ya? Tak betul. Dia tidak berkongsi wujud. Tidak berkongsi wujud. Wujud tukang meja adalah wujud dia. Wujud meja adalah wujud yang asing. Adalah sifat meja. Tidak ada kaitan dengan wujud yang ada pada tukang meja. Kan? Baik. ثم أخبر أنه سبحانه على صراط مستقيم في كل يقضيه ويقدره. So dia kata, and person should not fear anyone whose forelock is within his grasp, because he is on a straight and correct path. فهو سبحانه ماض في عبده حكمه عدل فيه قضاؤه له الملك وله الحمد لا يخرج تصرفه في عباده عن العدل والفضل إن أعطى وأكرم وهدى ووفق فبفضله ورحمته وإن منع وأهان وأضل وخذل وأشقى فبعدله وحكمته وهو على صراط مستقيم في هذا وهذا. الله أكبر. Sebab itulah Nabi SAW pesan kepada kita, bila datang musibah, suruh berdoa macam ini. Sebab itu Nabi suruh kita berdoa. Ya? Nasiyati, adlun fiyya qada'uk, madin fiyya hukmuk, adlun fiyya qada'uk, anta akhidhun binasiyati. Kita kena ingat benda ni, bahawa apa juga musibah, keburukan, bahaya yang datang kepada kita, semuanya tidak lepas daripada sama ada ianya adalah keadilan Tuhan atau anugerah Tuhan. Kita ni nataqallabu fi fadlihi wa adlih. Kita ni berbolak-balik dalam anugerah dan limpah kurnia Tuhan dan keadilan Tuhan. Apa yang menimpa kita daripada kebaikan, itu adalah kurnia Tuhan. Bukan hak kita pun. Itu semata-mata Tuhan bagi kurnia. Kan? Reward, grant. Dia cuma pemberian. Kita kata sebagai hadiah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan benda yang kita sepatutnya dapat, yang kalau Allah tak bagi maka dia zalim. Tak. Kewujudan kita ini adalah fadlun min Allah. Bukannya kita mesti kena wujud. Adakah kalau Allah Ta'ala tidak cipta salah seorang daripada kita, maka dia telah zalim kerana tidak mencipta kita? Tidak sama sekali. Ya, tidak. Kalau Tuhan tidak cipta saya, dia tidak zalim. Dia cipta saya kenapa? Kerana fadilat limpah kurnianya kepada saya. Sebab tu kita kena bersyukur dengan ni'matul wujud. Nikmat wujud itu kita kena bersyukur. Ya? Kerana yang wujud lebih baik daripada yang tidak wujud. Dengan wujudnya kita inilah kita boleh mendapat macam-macam kebaikan daripada Allah Subhanahu Wa Taala yang mengiringi kewujudan kita. Walaupun Allah Taala kata laqad khalaqnal insana fi kabad, kami telah ciptakan manusia dalam pelbagai kesusahan. Tetapi kesusahan ni semua natijahnya fa inna ma'al usri yusra, akan berakhir dengan kesudahan yang baik, akan berakhir dengan kebaikan jikalau kita berjaya mengharuminya. Ya? Jadi apa saja kebaikan yang kita dapat, kalau Allah Ta'ala itu
memberikan kepada kita petunjuknya, hidayahnya. Ya, itu semua adalah limpah kurnia. Bukannya sesuatu hak yang Tuhan kena bagi kepada kita yang itu adalah kita punya. Tak. Kita tidak ada apa-apa. Kita tidak punya apa-apa daripada kebaikan yang kena pada kita. Tetapi kalau Tuhan beri kepada kita hukuman, Tuhan beri kepada kita musibah, maka itu adalah keadilan. Tuhan tidak hukum kita melainkan memang kita benar-benar bersalah, bukan kezaliman. Ya, sebab itulah salah sekali orang yang bila kena musibah, apa dosa aku, apa salah aku kena macam ni. Allah abang dia kena kira dosa hang, kita pun tak larat nak kira. Kan? Tak larat nak kira. Kan? Jenuh lah kata tunggu pada mahsyar esok. Hang tengok lah dosa hang panjang jela mana. So duk perasan lah. Jangan duk perasan holia lah. Jangan duk perasan suci lah. Sesat duk sok suci orang kata. Masalah pasal apa orang jadi stres, jadi depres bila dia dapat musibah pasal dia sok suci. Dia rasa dia bagus. Kan? Dia rasa dia hebat. Pasal apa Tuhan hukum dia macam ni? Dia tak sepatutnya dihukum. Dia rasa macam tu. Padahal dia tu dosa bergelumang dengan dosa pagi, petang, siang, malam. Dia tak perasan. Punya banyak dosa sampai dia tak tahu dosa. Ulama salaf dulu, kita dah baca di awal kitab kan? Ulama salaf dulu, kita baca apa dulu? Dia kata apa? Kalau jadi benda buruk pada aku tahu daripada mana benda tu punca. Dosa mana yang menyebabkan aku kena macam tu. Dia tahu. Pasal apa? Pasal dosa dia sikit. Kan? Kita, sampai kita tertanya-tanya, dosa yang mana? Apa salah aku? Pasal kita tak tahu salah yang mana. Pasal banyak sangat. Our sins are overwhelming. Jadi menyebabkan kita, when something evil occur upon us, kita jadi tertanya-tanya. We are in inquiry state. Which of the sins that put me in this state, this evilness, this disaster? Sebab kita dah terlalu banyak dosa, kita dah tak tahu dah. Itulah kita sebenarnya, itulah hakikatnya. Kan? Jadi kita manusia ni kurang sedar tentang dosa kita, kesalahan kita. Ya? Lalu kita perasan, kita rasa macam kita ni bagus, kita ni hebat. Tuhan kena bagi kita hak baik-baik saja. Kalau Tuhan bagi kepada kita benda yang buruk, yang mudarat, di mana Tuhan? Kenapa dia tidak tolong aku? Perasan. Hang di mana? Masa Tuhan suruh hang buat segala kebaikan dan sebagainya. Perintah-perintah dia, hang tak mana? Mana hang? Nabi dah pesan daripada awal. Ihfazillaha yahfazka. Nak Allah Ta'ala jaga kita, jaga dulu apa hak Tuhan suruh kita jaga. Kan? Bagus betul. Ini dia suruhan Tuhan buat ala balai. Larangan Tuhan, habis semua dia langgar. Lepas tu bila Tuhan bagi dekat dia musibah, di mana Tuhan? Kenapa tak tolong saya? Cik. Porcik kita kata kat dia. Mengarut ni. Kan? Itulah dia hukuman di atas segala dosa-dosa yang kau buat. Janganlah perasan sangat. Ya, tu sudah perasaan suci lah. Kan? Jadi apa saja yang Tuhan bagi daripada halangan, penghinaan, menyesatkan, membiarkan, mencelakakan, semuanya fa bi'adlihi wa hikmatihi. Kita baca di sini apa terjemahan dia kata. If he provides, honors, guides, and grants success to an individual, it is from his virtue and mercy. And if he withholds, degrades, or misguides, it is from his perfect justice and wisdom.
He is on the straight path in both instances. Inilah dia. Sebab itulah Nabi pesan suruh doa ni. Wa fil hadits sahih ma asaba 'abdan qattu hammun wala hazanun faqal Allahumma inni 'abduka ibnu 'abdika ibnu amatika nasiyati biyadik madin fiyya hukmuk 'adlun fiyya qada'uk as'aluka bikulli ismin huwa lak sammaita bihi nafsak أو سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي وغمي. Kalau baca doa ni, Nabi kata apa? Illa azhaballahu hammahu wa ghammahu wa abdalahu makanahu faraha. Allahu akbar. Hayatilah doa ini. See? Ini kitab Ibn Qayyim rahimahullah, inilah dia. The main sources for human psychology. Psychiatrists. Orang yang belajar psikologi, belajar apa, bacalah kitab-kitab Ibn Qayyim rahimahullah, anda akan jadi psikologis yang memahami betul jiwa manusia mengikut yang apa manual guide yang telah diberi oleh penciptanya. Ibn Qayyim is one of the great Islamizer of knowledge. Dia adalah salah seorang yang berjaya mengislamisasikan ilmu-ilmu pengetahuan. Bahkan sebaliknya, pada sudut pandang kita, psikologi itu ilmu yang datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, kerana diri manusia ni adalah, manusia ni bukan sahaja tentang jasad. Kalau kita kata medicine, tubuh batin, mungkinlah dia adalah ilmu manusia. Tapi psikologi, psikiatris ni, ini bukan ilmu manusia, ini adalah ilmu ketuhanan. Sebab bila kita cerita pasal psikologi, kita cerita pasal minda manusia, jiwa manusia, ini adalah benda ghaib. Dia bukan satu sains yang boleh dibina dengan observation, empirical observation atau empirical experiment. Tidak. Dia berdasarkan kepada apa yang Tuhan bagi tahu kepada kita tentang diri kita sendiri. Apa dia kita, sifat-sifat kita dalam Quran, dalam sunnah. Ya? Kita tengok. Nabi kata apa? The authentic narration mentions nobody has been struck with worry and sorrow and then says praise. Says praise, berdoa. Oh Allah, ya Allah, I am your servant. Ana abduka wa ibnu abdika, and the son of your servant. Wa ibnu amatika, and the son of your female servant. Amatika, mak kita lah, hamba perempuan Allah. So kita ni hamba, anak kepada hamba, anak kepada hamba. So kita adalah hamba dari segenap segi. Kok celah mana yang kita boleh perasan? Sebab tu anak kata dulu, siapa Nabi SAW mulakan supaya kita sebut kita ni hamba, anak kepada hamba, mak kita hamba, pak kita hamba Allah. Ini adalah perkara pertama. The first realization yang mesti ada bila kita dihentam dengan musibah, untuk mengelakkan kita timbul rasa menyalahkan Tuhan, rasa Tuhan tidak adil dan sebagainya. Benda pertama sekali kita kena buat ialah kita kena sedar, we have to realize on the spot that we are his servant. Son of his servant, children of his female servant. Ya? Kalau orang perempuan dia sebut Allahumma inni abduka, Allahumma inni amatuka, ibnu atau bintu abdika, bintu amatika. Anak,
Perempuan sebut amah, hamba perempuan. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala, kita kena sedar, kita kena segera to kita kata confess. We have to confess this confession to make ourselves realize that we are His servant. So we have nothing to claim. Kita tak boleh nak claim apa-apa daripada Allah Subhanahu Taala. Kata Tuhan tak patut buat aku begini ke apa, tak boleh nak claim pasal kita hamba. Hamba, we have nothing. Kan? Itu benda yang penting sekali. Kita kena akui dulu. Lepas tu Nabi kata apa? Nasiyati biyadik. My forelock is in your hand. Maknanya segala urusan aku, engkau yang uruskan. Memang begitulah selama-lama ni. Aku ni memang di bawah taklukan, di bawah kuasa engkau. Engkau yang tentukan perjalanan hidup aku. Sebab itulah, sebab aku ni apa? Sebab aku ni hamba engkau. Madin fiyya hukmu. Segala hukum engkau, all your judgments will come to pass on me. Nothing can prevent. Tak ada benda yang boleh menghalang. Tak ada. Okay? Adlun fiyya qada'uk. Your decree on me is justice. All justice. All just. Tak ada yang tak kena. Segala ketentuan yang kau tentukan padaku adalah adil. Kena pada tempatnya. Tak ada sesuatu yang berlaku kepada aku ni, sesuatu yang sepatutnya tak jadi. Dah. Memang kena pada tempatnya. Memang layak, memang molek dah. Memang elok dah. Memang kita duduk di tempat yang memang selayaknya dengan kita. Pada ukuran Tuhan Azza wa Jalla. Bukan ukuran kita. Dan kita tidak ada hak untuk mengukur pasal kita hamba. Kan? Adlun fiyya qada'uk. أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلق أو استأثرت به في علم الغيب عندك. Kita minta tawassul dengan semua nama-nama Allah. Pasal apa? Pasal dengan kita bertawassul kepada nama-nama Allah, kita mengiktiraf Allah Ta'ala lah yang segala-galanya, yang baik, yang hebat, yang berkuasa. Itulah nama-nama Allah Ta'ala. Nama yang semuanya adalah all beauty. Semuanya adalah hebat-hebat, indah-indah belaka. Jadi kita mengiktiraf segala kekurangan di pihak kita dan kita mengiktiraf segala kesempurnaan, perfection itu adalah di pihak Allah Ta'ala sahaja. Only. Kan? Lepas tu kita minta apa? Anta ja'ala al-Quran al-azim rabi'a qalbi. Tengok. Jadi kita minta supaya Allah Ta'ala balikkan kita kepada punca kebaikan. You see? Kita ni, musibah yang melanda kita itu seumpama bateri handphone yang telah habis. Macam mana kita nak kembalikan kebaikan kepadanya? Kita kena sambungkan dia dengan wayar pengecas supaya masuk balik bateri tersebut. So kita minta supaya Allah Ta'ala sambungkan kita kepada punca, the source of all happiness and kindness. Apa dia? Source of all happiness. An taj'ala al-Quran al-azima rabi'a qalbi. Engkau jadikan Al-Quran al-azim sebagai the spring of my heart. Musim bunga hatiku. Sentiasa mekar dalam hatiku. Ada? Wa nura sadri, the light of my chest. Cahaya yang menerangi dada dan jiwa kita. Wa jala'a huzni, yang akan menghilangkan, yang akan menyingkap. The eradicator of my sorrow, yang akan menghilangkan segala kegelisahan. Wa dhahaba hammi wa ghammi,
and the chaser of my kita kata worries, kan, my unpleasant feeling. So jadikan Quran. Jadi Quran yang akan menghilangkan semua ni. Tak. Melainkan siapa yang baca doa ni dengan bersungguh-sungguh, faham maknanya, melainkan Allah Ta'ala akan hilangkan, dan dia beramal dengan isi kandungannya. Allah Ta'ala akan hilangkan daripadanya segala kegilasahannya, kesusah payahannya. Allah gantikannya dengan kegembiraan. وهذا يتناول حكم الرب الكوني والأمري وقضاءه الذي يكون باختيار العبد وغير اختياره، فكلا الحكمين ماض في عبده وكلا القضاءين عدل فيه، فهذا الحديث مشتق من هذه الآية بينهما أقرب نسب. Ini semua merangkumi semua hukum, bukan sahaja hukum kauni, musibah, bahkan termasuklah hukum hakam Tuhan. Ya, kalau kita rasa tak senang, rasa tiba-tiba setan bagi was-was kepada kita tentang hukum Tuhan, minta lindung kepada Allah Ta'ala, baca doa ni. Ingatlah kita ni hamba Allah. Siapa kita untuk rasa ragu-ragu dengan hukum Tuhan? Siapa kita untuk rasa tidak senang dan tidak selesa dengan hukum Tuhan? Siapa kita untuk rasa tidak yakin dengan hukum Tuhan? Tidak ada. Kita hamba Allah. Baik hukum itu adalah hukum kauni ataupun hukum syar'i. Pasal apa hukum syar'i? Sebab ini doa ni penting sebab kita nak sampai bila cerita di hujung kitab ni. Ya. Berkenaan soalannya. Apa soalannya? Orang yang tanya pasal macam mana nak hilangkan rasa maksiat. Dia dah bergelumang dalam maksiat syahwat yang sangat teruk. Ya. Mereka yang terjebak ke dalam jalan zina, ke jalan LGBT. Inilah doanya. Sungguh-sungguh minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan beramal dengan isi kandungan doa ni dengan kembali kepada petunjuk Al-Quranul Karim. Itu yang akan menghilangkan penyakit hati tadi. Allahu Akbar. Kerana kedua-dua hukum Allah Ta'ala itu berlaku pada hamba, dan kedua-dua qada'nya baik yang syar'i maupun yang kauni adalah adil. Hadis ini diambil daripada makna ayat. Ini adalah di antara hadis Nabi SAW yang mengukuhkan lagi makna ayat Al-Quran, dan ayat yang paling bersesuaian dengan hadis ini kata Ibn Qayyim adalah ayat dalam surah Hud ayat 54 hingga 56 tu. Ya. So doa ini selari dengan apa yang Nabi Hud alaihissalam kata, inni tawakkaltu ala Allahi rabbi wa rabbikum ma min dabbatin illa huwa akhidun binasiyatiha inna rabbi ala siratin mustaqim. So makna perkataan Nabi Hud ini diserlahkan oleh Nabi, ditafsirkan oleh Nabi SAW dengan doa ini. Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi kathira, wa subhanallahi bukratan wa asila. Jadi mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada pagi ini akan membuka lembaran baru dan menambahkan lagi ufuk pemikiran kita, ufuk penglihatan kita. Kita melihat lebih jauh kehidupan kita ini, tujuan matlamatnya semakin jelas, semakin nyata, dan dengan itu kita boleh memastikan diri kita berada di atas as-siratul mustaqim, di atas the straight path yang Allah Subhanahu wa taala radai. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Ada soalan di sini. Innocent people ni dari sudut apa? Kalau kita nak kata mereka tidak ada buat salah kepada orang itu mungkin, tapi kita tak, macam Ana pernah sebut dulu, kita dah belajar awal kitab kan. Tidak ada manusia yang tidak bersalah 100%. Setiap ujian itu mesti ada kaitan dengan dosa kita. Sebab itulah kalau kita sedar hakikat ni, kita tidak akan berlebih-lebihan dalam menyalahkan orang yang menzalimi kita melebihi daripada kadar dan hadnya. Ini sampai kucing Rusia pun kena ban. Kan? Apa salah kucing tu dengan tindakan kerajaan dia? Kalaupun kita nak kata zalim, wallahualam kita pun tak tahu zalim tidak kan. Sama-sama zalim. Kan? Orang kerajaan Ukraine bukannya adil sangat, bukannya dia tak bunuh orang, dia pun bunuh orang Palestin dan sebagainya. Kan? Rusia pun bunuh orang Syria dan sebagainya. So, sama-sama mereka kedua-duanya adalah pembunuh kepada umat Islam. Jadi mereka bergaduh sama-sama mereka, kita bersyukur je lah. Alhamdulillah lah. Nah.
Waalaikumsalam warahmatullahi. Minta langsung kepada orang lain untuk mendoa kita. Ya, itu termasuk tawassul yang dibenarkan macam kita dah belajar dulu. وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.